sebab you boleh tengok apa yang kita record. Yang saya record ni saya akan share dalam YouTube channel saya. Cuma saya akan setkan untuk unlist iaitu pelajar yang dapat link ni saja yang akan dapat. Okey? Okey, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tutup kamera. Dan sekiranya saya laju ataupun awak nak bertanya, tolong onkan mic dan bertanya. Saya nak kita belajar dalam two-way communication. Saya nak dua hala. Okay? Oh, sorry. Okey, yang saya tunjuk tadi itu adalah bahan yang kamu dapat. Maksudnya semua pelajar ada dah yang itu sebab saya dah sharekan pada Fly High. So, saya harap kamu dah tengok. Tak apa, nak print atau tidak itu terpulang. Tak print pun tak apa pun, tak ada masalah. Okey, sebab awak boleh tengok apa yang ada pada skrin yang saya akan share dekat kamu. Okey, saya akan terang dulu tajuk ini daripada awal. Okey, form 5 tadi dia revision. Jadi topik ni juga dia orang buat tadi. Dia orang revision. So untuk form 5 dia orang belajar 10 hari semua chapter. Satu hari satu chapter. Okey, kamu saya tak nak kejar. Bukannya kita nak SPM bulan 8 kan? Form 5 sebab dia nak buat revision. Jadi saya kena habiskan topik tingkatan 4 dalam masa 10 hari. Kamu saya akan cuba cover sampai indices cert and log. Dan kalau 4 topik tu okey, saya akan bagi ekstra satu topik mungkin linear law ataupun mungkin juga vector. Sebab saya ada method yang mudah untuk tajuk vector. Tapi tak apa, kita tengok. Saya tak nak laju-laju, saya nak kita punya objektif kita kena capai iaitu semua pelajar akan okey dan tak akan rasa susahnya AdMed. Okey? You akan jatuh cinta dengan AdMed. Okay, first, okay, apa yang kamu belajar dalam tajuk ini adalah, okay, kita tengok dulu iaitu apakah dia objek, image, domain, kodomain, semua tu, okay. So dekat sini you tengok. Okay, okay, kita tengok dekat sini dan kita akan tengok apakah dia punya type of relation, okay, which type of relation are function, macam tu. Okay, jadi kita tengok di sini, contoh saya bagi kamu bentuk begini. This one is arrow diagram. Okay, arrow diagram. Contoh saya buat dekat sini P, Q, R, S. And this one is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, saya kata P pergi ke 1, Q pergi ke 4, R pergi ke 2, S pergi ke 3. Itu dia. Okey, adakah kamu nampak apa yang saya share? Tolong respon. Nampak tak? On mic dan cakap, nampak? Kalau nampak. Nampak. Okey. So di sini kita akan tengok you ada domain. Okey, you ada domain. Okey. Kemudian you ada apakah dia kodomain. Okey. Okay, you ada objek, then you ada image, then you ada range ataupun julat. Okay, bahasa Melayu, bahasa Inggeris sama je bunyi dia, domain, kodomain, cuma ejaan dia saja berbeza. Okay, objek, ejaan, image juga ejaan, range bahasa Melayu dia adalah julat. Okay. Domain tu apa? Domain tu awak ambil semua yang di mana anak panah tu mula. Jangan kata ambil kiri ke kanan ke, saya tak nak Saya tak nak awak kata kiri ke kanan sebab kita kena tengok anak panah. Anak panah tu di mana? Okey, kita kena tengok dia punya anak panah. So dekat sini kalau awak tengok anak panah dia berada di kiri, jadi domain kita sebelah kiri. So domain, kodomain. Okey, semua ni letak dalam notation set. Domain, kodomain and one more is range ataupun julat. So domain kita adalah P, Q, R dan S. Itu dia. Kodomain you ambil 1, 2, 3, 4 termasuk 5 walau 5 tiada pasangan. Itu kodomain. Manakala objek you ambil domain P, Q, R, S. Objek tak ada tanda set. Notation set tak ada.
Image, apa di image? You ambil yang ada pasangan saja. 1, 2, 3 dan 4. Manakala range atau julat, you copy image masuk dalam sini. 2, 3, 4, tutup. Itu dia. Okay, so saya harap yang ini okay. Ini kamu boleh tuliskan dia dalam pelbagai. Okay, kamu boleh tuliskan dia dalam pelbagai, iaitu dia boleh tuliskan dalam bentuk graf. Kan, kalau graf dia akan jadi PQRS 1, 2, 3, 4, 5. Ini dalam graf. So P-nya pergi ke 1. Okey, Q pergi ke 4. R pergi ke 2. S pergi ke 3. Macam ni pun boleh. Okey, ini dalam graf. Dia juga boleh dituliskan dalam set notation, iaitu set notation you akan buat macam ni. You buat koordinat. Maksudnya P dengan 1. Lepas tu apa? Q dengan 2. Lagi R dengan Q dengan 2. Sorry. Q dengan 4. R dengan 2 dan S dengan 3. Macam ni. Okay? Dia boleh tulis juga dalam bentuk seperti ini. Boleh? Okey, kemudian dekat tajuk ini kamu juga belajar nak tentukan manakah dia fungsi. Okey, tajuknya function. Okay, which function? So you ada 4 type of relation, you ada 4 jenis hubungan. Okay, apakah dia punya type of relation? Iaitu di sini adalah you ada 4. Okay, dia ada macam ni. Okay, ini kita punya type of relation. Contoh saya letak sini A, sini 1, sini B, sini 3 dan sini 4. Contohlah. Okey, saya buat macam ni. Macam tu. Okey, satu lagi saya letak C. Dia bersilang macam tu. Okey. So ini dia punya type relation adalah 1 to 1. Okey, satu lagi saya akan buat dia begitu. Anak panah macam tu. This one is 1 to many. Lepas tu kita ada macam itu. Ini adalah sorry. Okey. Ini kalau awak tengok ada many, ada 2 titik pergi ke 1, ada 1 titik pergi ke 2. Dia bercampur. So this one is many to many. And one more adalah dia berbentuk begini. Macam tu. Macam tu. Maksudnya ada 2 atau lebih titik pergi ke satu tempat. This one is many to one. Okay, kamu ada 4 jenis type of relation. You have 4 type of relation. Here is 1 to 1. 1 to many to many, and many to one. Antara 4 ini, manakah yang dia katakan fungsi? Okay, which function? So, function hanya apabila jenis hubungan dia pergi ke 1. Jenis hubungan dia pergi ke 1. 1 to 1 and many to 1. Itu saja fungsi. Sebab soalan awak boleh keluar, dia tanya manakah yang dikatakan fungsi dan beri sebab. Sebab soalan justifikasi. Jadi kalau beri sebab, awak akan kata contohnya awak dah pilih jawapan, so awak bagi tahulah fungsi hanya apabila hubungan 1 ke 1 atau banyak ke 1. 1 to 1 or many to 1. Okay? Okay, boleh? So itu saja yang fungsi. Dan fungsi ni kamu boleh uji dia dengan cara macam mana? Okey, kalau saya bagi kamu dalam bentuk graf. Contoh dia bagi dalam bentuk graf. Okey, awak boleh tengok sekejap saya check balik. Saya tak ada bagi dekat bahan ni kat awak sebab dia banyak sangat tu. Okey, kalau soalan saya macam ni. Saya bagi kamu graf berbentuk begini. Sorry. Okey, graf saya berbentuk macam ni. Okey, saya buat graf kuadratik. Macam tu. Okey, so kita tengok adakah dia ini fungsi. Okey, adakah dia ini fungsi. So saya dah kata tadi, fungsi apabila dia to one. 1 to 1 or many to 1. Jadi cara dia macam mana kita nak uji dia ni fungsi ataupun bukan. Kalau dia bagi graf, you buat satu garis yang tegak. Okay. Buat satu pun cukup. Okay. Kemudian awak tengok garis tegak tu dia pergi ke mana. Okay. Garis tegak itu pergi ke mana. So bila saya buat garis tegak tu, dia potong dekat graf tu. Awak bawa dia. Saya terpadam. Okay, sorry.
Saya tak perasan, saya tekan eraser. Sekejap ya. Okey, ni dia. Garisan ini. Lepas tu awak bawa dia ke sini. Okey, jap. Macam tak cantik, susah tak nampak. Okey, saya buat macam ni. Baru nampak. Sekarang saya bawa titik persilangan dia. Iaitu persilangan apa? Intersection between graf biru dengan merah. Saya bawa pergi sini. Saya jumpa nilai Y pada satu titik. Jadi dekat sini, apakah dia punya type of relation dia, jenis hubungan dia? Dia bukan one to one, tetapi kalau awak teruskan, awak jumpa graf dan awak turunkan bawah semula. Bermakna dia ada dua nilai X yang pergi satu nilai Y. So kat sini dia punya type of relation adalah many to one. Faham? Jadi adakah dia function? Adakah graf ini fungsi? Tolong respon. Ya. Sebab dia many to one. Then awak tengok saya buat satu lagi graf. Kalau graf saya begini. Okay. Saya akan buat satu garis yang tegak macam tadi. Saya buat garis zoom. Dan saya bawa dia ke paksi Y. Kalau awak tengok saya sentuh pada dua nilai Y. So kat sini apakah dia punya type of relation dia? Jenis hubungan dia apa? One to one, one to many, satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke satu, apa dia? One to many. Yes, one to many kakak, bukan one to one. Sebab you tengok paksi Y saya ada dua titik. So this one is one to many. So adakah ini function? Adakah? Yes, this one bukan. Jadi kalau dia kata berikan justifikasi anda, then dia suruh kamu why, so you akan kata this one is many to one. Okay, dan fungsi hanyalah untuk many to one and one to many. One to one. Bermakna dia fungsi. Yang ini one to many, dia bukan fungsi. Okey, boleh So itu kalau menggunakan graf. Jadi kamu boleh nampak sama ada dia tu fungsi ataupun bukan. Jadi tak kisahlah dia bagi graf apa. Contoh kita bagi soalan lain. Contoh saya bagi graf kamu adalah linear graph. Okey, bagi linear graph. Linear graph pun sama, you ambil warna biru saya ni, saya buat garisan. Saya tengok dia sentuh nilai Y pada satu titik sahaja. Maka this one is one to one. Maka dia adalah fungsi. Boleh Boleh ikut Okay. Then ada satu lagi kalau saya bagi kamu graf ini. Sebab soalan ni dia justifikasi, awak kena tahu. So this one is modulus. Asal-asal dia adalah linear graph. Tapi dia modulus graph. So pun sama, you ambil kat sini, garis dia kat mana-mana dan awak teruskan. Teruskan pergi. Tengok apakah dia sentuh, dia ada sentuh berapa titik. Okay, so baru awak tahu dia tu function ataupun bukan. Boleh? Okay, kemudian dalam tajuk ini kamu belajar juga pasal function notation. Apa dia function notation? Iaitu tata tanda set. Apa dia tata tanda set? Nak senang dia adalah dia punya persamaan. Persamaan yang kamu gunakan. Okey. You tengok dekat sini. Okey, jap. Kalau saya laju bagi tahu ya. Okey. So dekat sini awak tengok contoh. Apa dia function notation? Saya akan bagi kamu contoh, saya bagi sini saya bagi 25, sini saya bagi 36, sini saya bagi 49, sini saya bagi 6, sini 7, sini 5. Jadi dia punya ni begini, macam ini and macam ini. Soalan akan tanya. Okey, soalan saya contohnya dari X, dia menggunakan GX. Saya nak function notation of GX. Okey, jadi dekat sini apa yang perlu kamu buat, you kena cuba. Macam mana 25 boleh jadi 5? Macam mana 36 boleh jadi 6? Macam mana 49 boleh jadi 7? So apa yang nak buat kat sini? GX tu apa? Apakah you gunakan? Apa you punya function notation agak-agak? Macam mana 25 boleh jadi 5? Bahagi 5.
bahagi 5. Okey. Dengar, kawan kata bahagi 5. Maksudnya kita akan buat X bahagi 5. Dan kita semak. 36 bagi 5. Boleh dapat 6? Punca kuasa 2. Okey. Jadi bahagi 5 tak boleh. Maksudnya tadi dia selamat 25 bahagi 5 untuk yang ini. Tapi 36 tak boleh bagi 5. Jadi tak, ini bukan jawapan dia. Dia ni adalah set X. Maksudnya you check, kita check. Set 25 dapat apa? Yes, 5. Set 36 dapat apa? 6. Set 49 betul dapat 7. Jadi function notation dia adalah Gx equal to square root X. Punca kuasa 2X. Faham? Boleh? Cikgu. Ya. Yeah. Tak berapa faham lah yang dekat bab graf tu. Yang mana yang nak one to many, many to one. Okey, graf yang ni. Graf yang ni. Okey, dia macam ni. Awak, okey contoh kalau saya bagi awak ni, contoh ini kita buat graf kuadratik kuadratik. Kuadratik positif ataupun kuadratik negatif, tak kisah. Awak ambil satu garis yang mencancang tegak, okey. So you naikkan. You buat je garisan, tak kisahlah mana-mana pun, kat sini boleh, kat sini boleh, kat sini boleh. Lepas tu, lepas dapat garisan, you tengok dia punya intersection point antara garisan dengan graf. Awak bawa ke paksi Y. Dia sentuh berapa titik kat paksi Y? 1. Awak ambil ini, awak bawa ke paksi Y, 1 juga. Awak bawa ini, awak sentuh ke paksi Y, 1 juga. So kat sini dia adalah 1 to 1. Yang ini pun sama, buatlah garisan kat mana pun, tak kisah pun, kat mana pun tak kisah. Bawa dia ke paksi Y, bawa dia ke paksi Y, bawa dia ke paksi Y. You jumpa dia 1 titik. Okey, kat sini 1 to 1. Tetapi, you tak habis lagi. Okey, sebab ini kuadratik, bermakna awak kena teruskan. Okey, awak kena teruskan. Tadi you tengok, okey, saya tunjuk tadi nak menunjukkan dia fungsi. Tapi kalau nak tentukan dia punya type of relation dia, hati-hati. Tak boleh terus garis macam tu terus you determine apa dia. Tengok contoh graf saya buat graf ini. Okey, you tengok saya guna warna merun ni. Okey, saya buat garisan. Okey. Sekarang bila saya buat garisan ini, okey tak nak garisan ni. Sekejap, saya buat lain. Garisan ni nanti awak, okey saya buat garisan dekat sini. Oh ya Allah Akbar. Subhanallah. Okey, saya buat garisan ni. Awak tengok ni dia bersilang dekat sini kan? Awak bawa dia ke paksi Y. Sentuh berapa titik? 1. Bermakna dia to 1. Cuma saya tak tahu ni 1 to 1 atau many to 1. Okey, yang ni tadi saya tersilap, sorry. Okey, jadi awak tengok ni dia bersentuh lagi kat sini. Saya bawa dia ke bawah. Bermakna saya jumpa 2 nilai pada paksi X, 1 nilai pada paksi Y. Bermakna dia adalah many to 1. Okey, tak apa, saya bagi lagi satu contoh, tengok. Sekarang you tengok saya buat smile. Smile graph. Okey. Lepas tu, contohnya ni paksi Y. Okey, then paksi X awak kat bawah. Kita buat satu garis. Dia tetap menggunakan satu garis. Saya gunakan warna biru. Okey, biru tak nampak. Okey, saya guna warna hijau Okey, saya garis hijau. Garis kat mana? Saya nak gariskan dia dekat sini. Saya garis kat sini. Sekarang saya bawa ni pap ke paksi Y. Ada berapa titik? 1 juga. Okey, bermakna dia 1. Pergi ke 1. Tapi ni dia bersilang lagi kat graf ni. Nampak tak? Jadi kuadratik dia punya type relation adalah many to 1. Itu kuadratik. Okey, kalau kita tengok reciprocal graph. Reciprocal graph bentuk begini. Alamak, tak cantik. Sorry. Okey, jap. Okey, kalau graf saya... Okey, saya buat linear dululah nak bagi awak senang dulu. Okey.
Tadi. Okey, sekarang ni kuadratik tapi y kuasa 2. Macam ni. Sama juga, ambil garis. Sekarang awak tengok, saya sentuh pada 2. Pap. Sini pap. So y-nya 2 titik. X-nya ada berapa titik? 2. 1. X1. Ni X1 je. Kan? Nampak tak? X awak 1 je. Ni X. Ini X. X1 Yang je. atas tak kira ke? Tak. tak X kan X yang ada pada pasti X, ni pasti X, ni pasti Y. Maksudnya contohlah saya kata sini 4 ni akan pergi ke, contohnya sini 2 akan juga pergi ke 8 contohnya. Maksudnya X-nya 4 tapi Y-nya 2 dan 8. Macam tu. Nampak? Sebab dia dekat nilai X ni dia sentuh 1 je. Nampak? Boleh bang? Ya. Okay. So kat sini apa jenis hubungan dia? Apa dia? Apa dia punya type relation dia? One to many. Ya, dia one to many. Boleh? Okey. Lagi satu. Kalau saya bagi dia kuasa 3. Okey, graf kuasa 3. Okey, jap. Saya tak guna OneNote. Biasanya saya guna OneNote. Tapi lately OneNote selalu dia akan lag masa kalau kelas tu lama sikit. Jadi saya tak guna, saya guna Word je. Conteng kat sini, dia alhamdulillah saya buat kelas 2 jam, 3 jam pun dia tak akan lag. Okey, tengok sini. Contoh saya punya graf begini. So ini kuasa 3. Kalau awak tengok ini pun sama. Nak tahu dia fungsi ataupun bukan, buat garisan. Buat garisan, awak bawa dia pap. Berapa Y dia lalu? Berapa titik Y? 1. Bermakna dia adalah 2, 1. Tapi awak tengok, dia ada 1 sini, ada 1 sini. Bermakna X-nya ada 3 nilai. So dia adalah many to 1. So dia ni function ataupun bukan? Dia function ke bukan? Function. Yang penting function ni you tengok dia 2, 1. Kalau dia 2, 1 je dia memang function. So dia adalah function. Okey, boleh bang? Yang tanya graf tadi okey dah? Boleh saya teruskan untuk yang lain? Okey, good. Alhamdulillah. Saya suka macam tu. Awak tanya. Okey. Tugas saya awak bayar untuk cikgu tu terang awak bagi faham. Jadi awak tanyalah sampai awak faham. Okey, kalau cikgu tu terang awak tak faham juga, dah jangan belajar dengan cikgu tu. Okey, next kita tengok. Okey, tadi untuk function notation. Okey, tak habis lagi. Saya nak bagi contoh seterusnya. Okey, tadi baru satu contoh. Contoh kedua, saya bagi kamu begini. Contoh saya bagi sini 3, sini 4, sini 5. Okey, sini saya buat 7. Sekejap Sini 9, sini 11. Okey, saya buat ini bagi sini. Bagi sini. Okey, then saya kata dekat sini saya buat X, HX. Saya nak function notation untuk HX. Apa jawapannya? Siapa nak cuba? Dia kena try and error. You cuba-cuba. Tapi sebenarnya soalan periksa tak akan bagi sesusah mana pun. Okey, ada yang nak cuba? Tak cuba cikgu. One to one. One to one. No. One to one. Bukan. Oh, HX dia. Saya bukan nak dia punya function notation dia. X plus bracket X plus 1. Apa bang? X tambah plus bracket. Plus bracket. Macam mana nak bracket kat mana? Oh gini. Macam tu ke? Lepas tu X plus 1. X plus 1. Kenapa you tak buat dia tu X plus 1? Tak tahu. Kan?
Oh, boleh juga. Inilah yang betul. Okey. Okey. Terkejut saya. X plus 1. Okey. So 2x plus 1. Betul. Kita tengok. Kita cubalah. 3 darab 2, 6 tambah 1. Yes, betul. 4 darab 2, 8 tambah 1. Yes. 5 darab 2, 10 tambah 1. Yes, betul. So dapat 2x tambah 1. Okey. Sekejap Ada pelajar tanya. Okey, so boleh Jadi awak kena cubalah untuk dapatkan jawapan yang betul. Jadi awak kena cari sampai dia memenuhi untuk semua jawapan, semua persamaan baru untuk dapat yang betul. Kalau awak cek ada yang tak betul, so tak boleh lah. So kena ambil semua, pastikan dia memenuhi apa yang kamu dapat. Boleh? Okey? Boleh? Okey, saya teruskan. Nak contoh lagi, tak bagi contoh lagi kot. Dah cukup lah rasanya, insyaAllah kan. Okey, kemudian awak tengok dalam tajuk ni juga kamu belajar untuk tentukan domain, kodomain, tapi apabila dia bagi dalam graf. Kalau tadi dia bagi dalam arrow diagram, macam ni senang. Domain you ambil sini, kodomain you ambil sini, baca. Okey, kali ni kita tengok dia bagi dalam graf. Okey, contoh saya bagi kamu soalan macam ni. Soalan saya dia bagi, okey, fx, okey, sama dengan, okey, contoh kat sini 3x tambah 1. Okey, jadi graf saya dia akan jadi macam ni. Okey, dia bagi graf tau. Soalan ni dia bagi graf. Lepas tu soalan tanya dia punya range. Ini graf dia. So kat sini 1. So dia akan dapat sini. You akan ambil nilai. Contohlah saya kata sini 5. Sini 5 kali 3, 15 bermakna sini 16. Soalan dia macam tu. Okey, itu graf dia. Soalan tanya domain. Domain untuk, dia nak domain untuk, domain 0x5. Okey. Cari kodomain untuk range antara 0 hingga 5. Saya nak kodomain dia. Kodomain dia yang mana? Y. Y. Jadi awak baca dari Y. So apa jawapan awak kat sini? Dari mana sampai mana? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kodomain ambil baca dari Y. So kodomain you baca dari Y, awak ambil yang ini. Dari dekat Y. Sebab dia tanya kodomain. Domain, kalau dia tanya domain, you baca pada X. Sekarang dia kata kodomain. So jawapan dia kat sini akan dapat, ada yang baru masuk. Okey, so kat sini kodomain kamu ialah you akan ambil fx dari 1 sampai ke 16. Kalau tadi yang awal-awal tadi, kalau awak tengok kita buat yang awal-awal tadi, okey, domain, kodomain semua tuliskan macam ni, kan? Sebab dia ada objek, ada image dalam arrow diagram macam ni. So awak tulis dia dalam, letakkan tanda set semua ni. Tetapi kalau dia bagi dalam graf, kamu kena tuliskan seperti ini. Graf dia pula, dia beza. Kalau graf yang tadi, yang saya buat titik-titik tadi mana? Saya dah padam ke? Ni. Kalau graf dia titik-titik macam yang ini, you kena tulis sama seperti ini. Sebab P tu pergi 1 je. Q dia pergi ke 4. Dia R pergi ke 2. S pergi ke 3. Dia tak ada apa-apa nilai di antara P dengan Q. So you mesti tulis macam ni. Tetapi kalau dia dalam graf linear seperti ini, you tak boleh letakkan dia punya kodomain 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 16. Tak boleh. Why? Sebab kat sini kosong pergi ke 1. 5 pergi ke 16. Tetapi you tahu kat sini kosong dia ada 1, 2, 3, 4. Tapi dia ada 0.1, ada 0.2, 0.213, ada 0.134, 5. Sekecil-kecil nombor ada.
Sebab tu kita punya kodomain kita tulis seperti ini. Dan domain dia seperti ini. So ini you punya domain, ini you punya kodomain. Faham? Faham tak? Faham. Jadi jangan fikir yang domain kodomain mesti tuliskan dalam set notation saja. Tengok kalau dia bagi graf ini maka kamu kena buat seperti ini. Okay, next saya bagi lagi satu contoh soalan. Okay, kalau saya minta kamu, okay dalam bentuk soalan ini kosong. Okay, sekejap saya buka graf macam ni. Okay, saya bagi reflect graph. Okay, saya buat macam ni. Soalan saya, Gx equals to modulus x minus 5. Okay, sini saya letak 5. Sini saya letak 8. Okay, saya buat macam tu. So this one is your x. Okay, ini you punya Gx. Soalan saya domain. Kalau dia tanya domain, you terus ambil lah dinilai paksi Y. Sekarang kalau nak kodomain dia. Kodomain dia adalah you punya paksi Y. Sorry saya sebut salah tadi. Domain paksi X. Saya nak kodomain. Bermakna ambil nilai pada Gx kamu. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Boleh? Ada orang nak respon tak? Ada yang nak Masukkan respon? nilai X dalam formula GX tu. Ya, masukkan. Jadi cuba kirakan. 0, 3. Kosong. Dapat kosong dengan 3. Ha. Kosong dengan 3. Maksudnya awak masukkan X ni kosong. Macam mana? Awak masukkan X nilai kosong. Lepas tu nilai 8, 3. Macam tu? Okey. Memang ramai pelajar akan buat macam tu. Jadi dia masukkan 8, dia dapat 3. Maksudnya dia masuk nilai paling kecil dan nilai paling besar. Betul tak bang? Bukan, masukkan nilai 5 dengan nilai 8. Masuk 5. kosong. Okey, masukkan 5 dengan 8. So masukkan 5, tak 5 kosong, 8 maksudnya 3 macam tu. So jawapan kamu kosong sampai ke 3, betul? Betul. Okey, tapi 3 tu di sini. Kosong tu di sini. Bermakna jawapan kamu ambil sini je. Sedangkan dia ada sampai ke atas ni. Nampak? Sedangkan bila dia tanya julat atau kodomain dia ambil ni semua sekali. Jadi sebenarnya apa yang kamu buat, kalau kamu tengok macam ni, senang you ambil dulu kosong. You dah tahu dia memang akan dari kosong. Gx, awak nak tahu ni paling tinggi ni berapa. Paling tinggi ni dekat sini duduk dia iaitu apabila X kosong. Apabila X kosong, kosong tolak 5, so you dapat jawapan dia negatif 5. Dia dalam modulus keluarkan jadi positif. Bermakna paling atas nilai dia 5. Maka di sini 5. Jawapan dia dari kosong sampai ke 5. Faham tak? Okay, saya bagi lagi satu. Awak tengok, cuba buat yang ini. Kalau soalan saya seperti ini. Okay. Fx equals to 2x. Modulus. Okay. So saya letak sini nilai dia negatif 1. Sini saya kata 3. Okay. Cari saya punya kodomain atau julat dia apa? Okay. Okay, dapat tak? Siapa nak bagi jawapan? Okay, ada nak bagi jawapan? Ada tak? Nak cuba cikgu.
Nak cuba. Okey, apa dia bang? Okay. 2 2 less or equal than GX. Okey. okay, Apa? less or equal than 6. 6. Okey. Okey. Ini pun memang biasa budak akan buat. Pun masih salah bang. Sebab bang, 2 ni bang kat sini bang. Sepatutnya macam saya kata mesti kosong. Sebab dia daripada origin point. Nampak? Yang satu lagi dah betul lah. Faham? Faham tak? Sebab awak tengok graf-graf ini paling kecil nilai dia ni nilai dia kosong. Ini dia bermula dari kosong. Walaupun ini dia tengok walaupun dia bukan dekat origin point, maksudnya bila X dia 5, Y dia kosong. Ini X kosong, Y kosong. Maksudnya jawapan kamu domain dia akan bermula dari kosong. Okay. Baik tu. Cikgu. Ya. Dia kan bermula dari negatif 2. Mana bang? Macam mana dapat negatif 2 bang? Sebab dia modulus bang. Bang, dia modulus bang. Oh, okey. Okay, good. Bagus lah. Ni yang saya nak. Awak kena respon apa yang saya ni. Okay, saya bagi lagi satu contoh kita nak tengok nak bagi laju je. Okay, kita bagi lagi satu contoh. Okay, saya bagi okay. Kali ni saya bagi kuadratik pula. Okay. Soalan saya, HX sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Saya buat pap 2. Sini saya buat pap negatif 2. Saya nak awak cari kodomain untuk domain negatif 2. Apa jawapan dia? Nanti ada budak akan hantar delivery kat rumah awak. Tolong ambilkan kat sini. Kenapa dia hantar tu? Nak cuba je ko? Ya, cuba. Okay. 1 okay. less or equal than HX, ya betul. less or equal than 5. Yes, pandai dah, betul. Kan? Sebab kita masuk 2 kuasa 2, 4 tambah 1, 5. Negatif 2 kuasa 2 tambah, sini ialah 5. Ini saja saya tak letak ni dekat sini. Kan? Y-intercept saya tak letak. Sebab, ni 1. Tu dia. Bagus, betul. Okey, orang lain semua faham? Boleh? Boleh? Cikgu. Ya. Modulus tu apa? Modulus tu nilai dia akan positif. Maksudnya kalau dia negatif 3, jawapan nanti akan jadi 3. Kalau dia negatif 10, jawapan dia akan jadi 10. Semua nilai akan jadi positif. Ni kat rumah mama. Nanti budak ni akan hantar. So ambil kat rumah mama bawa sini. Bawa ambil sini, bawa semua sini. Bawa sini. Apa benda tu? Nak buat delivery. Tak payah, nanti Haikal tolong hantar. Ambil sekarang. Ambil sekarang. Okey, sorry Dia apa nak beli? Ambil dulu. Ambil kat mama dulu, buat sini dulu. Okey, sorry. Okey, next kita sambung. Okey, boleh Boleh, ada lagi soalan nak tanya apa-apa? Dah boleh dah? Cikgu. Ya. Yang graf yang tadi tu, yang kat atas tu. Okey, ya. Ni. Yang tu GX ni kodomain kan? Ya. Lepas tu jawapan dia kosong tu. Dari 0 sampai 3 ni masukkan sini sampai 6. Oh, okey. Kalau dia minta domain, jawapannya negatif 1 sampai ke 3. Kalau dia tanya domain, negatif 1 X 3. Oh, okey. Okey, lagi soalan? Yang kalau ke atas tu kenapa macam lain sikit? Yang mana? Ni? Alamak. Sorry sekejap Tolong angkat sekejap. Yang tu. Okey, yang ni ke? Yang ni ke? Yang lain satu, yang atas kan? Lagi satu. Ni. Ini graf ni linear. So awak tengok, dia guna F. Dia sebab awak tengok paling kecil 1. Dia tak pergi dekat 0. So kita ambil 1 sampai 16.
Oh. Okey. Jadi kita tengok nilai paling kecil pada paksi Y sampai paling besar. Tapi ramai pelajar dia akan ganti nilai. Dia pergi ganti nilai kosong dengan 8 contohnya. Sebab tu dia akan dapat 8 tadi, macam tadi abang tadi siapa? Dia jawab dia kata 3. Sedangkan awak tengok ni nampak ni 5 ni memberi jawapan kosong. So kamu punya domain daripada 0 sampai ke 5. Kalau ini you punya kodomain daripada 1 sampai 16. Faham? Faham? Boleh Okey, ada lagi soalan? Macam dapat nilai 5 tu? Mana? Ni Ada. 5. 8 tu. Alamak, kenapa 5? Salah lah jawapan ni. Salah. Sorry. Ni ini salah. Terima kasih bang. Okey. Ini la ilaha illallah. Betul lah. Bukan okey, sorry. 8 bagi 3. Kenapa jawapan dia 5? Sebab awak kena tengok dekat ni awak punya graf ni paling tinggi ni dia sentuh kat paksi Y. Kan paksi Y ni kalaulah contoh paksi Y ni tak ada nilai. Okey, saya contohkan paksi Y ni tak ada nilai. 5 ni tak ada. Okey, kalau 5 ni tak ada, alamak tak hilang pula. Kalau 5 ni tak ada, macam tu kan. Okey, awak tak ada nilai ni, apa yang perlu awak buat di sini adalah awak akan ambil ni, you tengok. Dia berada di Y axis. Y axis maksudnya X-nya kosong. Okey, jadi saya akan gantikan X-nya kosong. 0 tolak 5 macam saya dah buat ni kat sini tadi. 0 tolak 5, you dapat negatif 5. Tapi sebab dia dalam modulus sign, dalam tanda modulus, jawapan dia akan jadi positif. Maka di sini ialah 5. Faham bang? Sebab saya ambil X kosong. Kenapa saya ambil X kosong? Kenapa saya tak ambil X5? Kenapa saya tak ambil X8? Sebab titik ini berada betul-betul di paksi Y. Di mana X-nya adalah kosong. Jadi you substitute kosong dalam you punya persamaan. Okey, boleh? Boleh. Okey, sekarang kita belajar macam mana nak lakarkan graf ini. Okey, kita belajar macam mana nak lakarkan graf ini. Okey, nak lakarkan graf ini, cara dia tengok saya ambil soalan yang sama tadi. X tolak 5. Okey, dia punya domain, julat dia 08. Okey, so kat sini dia bagi fx. Allahu Akbar, sorry. Iman Troy panggil saya lah pula Okey, jadi kat sini kalau awak tengok, okey, apa yang awak dapat di sini, persamaan tadi adalah, okey, Y, sorry. Y, alamak. Warna sabun tak ni. Okey. Y sama dengan X tolak 5. Okey? Kan? X tolak 5 tadi kan? Kita tengok balik. X tolak 5. Okey. Then dia punya domain dia daripada 0 sampai ke 8. Domain is your X axis. Okey, domain dia dari 0 sampai ke 8. Macam tu. Okey. Jadi apa yang perlu buat? Buat jadual. Buat jadual X, Y. Awak buat 3 kotak kosong. Ambil X kosong, ambil X 8. Lepas tu ambil Y kosong. Boleh? Tak apa, saya bagi contoh dulu satu ni. Lepas tu kita gantikan. Okey, gantikan X kosong. Gantikan X kosong iaitu Y sama dengan X kosong tolak 5. You dapat jawapannya negatif 5. So, settle dapat 5. Jadi, kita dapat sini 5. Lepas tu kita buat lagi. Apa dia? Kita ambil 8 dulu. Kita ambil 8. 8 tolak 5. Kita dapat jawapannya 3. So, modulus keluarkan tetap sama dapat 3. Dan satu lagi, bila Y kosong. Apa maksud Y kosong? Ambil persamaan X tolak 5 samakan dengan kosong. Jadi X kita dapat 5. Tu dia. Jadi graf kita yang kita akan buat nanti iaitu X kosong, X5, X8.
Di mana bila X kosong, Y dia 5. Bila X 5, Y dia kosong. Bila X 8, Y dia 3. Jadi graf kita begitu. Di satu sini, satu sini, satu sini. Ambil pembaris, gariskan. Itu, sorry. Tariklah sini. Itu graf kita. Boleh? Saya bagi lagi satu contoh ya. Saya bagi satu contoh lagi. Tak, sabar. Okey, jangan kerut-kerut. Relax. Okey, soalan saya. Y sama dengan. Okey, saya bagi, sebab dia nak modulus ni. Jadi saya bagi kamu 3X tolak 8. 3X tolak 8. Okey. Saya nak dari negatif 2 X 3. So apa kena buat? Apa yang perlu kamu buat di sini adalah buat jadual. Buat jadual X, Y. Buat 3 petak. Ambil nilai X paling kecil, ambil paling besar. Lepas tu kosongkan dekat Y. Okey, boleh tak setakat ni? Boleh tak? Boleh. Okay. Lepas tu you substitute. Lepas tu you gantikan. Okey, you gantikan dekat sini nilai X. Nilai X kita gantikan, jadi persamaan kita adalah 3 darab negatif 2 tolak 8. So you dapat 3 negatif 6 tolak 8 dapat negatif 14. So modulus you dapat 14. So di sini 14. Satu lagi gantikan 3 tolak 8. Dalam modulus dapat jawapannya 1. Bukan negatif, sorry. 1. So you dapat tetap 1. Okey, so di sini 1. Okey? Sekejap ya. Okey, jadi sekarang kita kosongkan X. Ambil you punya persamaan. 3X tolak 8 sama dengan kosong. Jadi X kita adalah 8/3. Bermakna di sini 8/3. Okey, jadi apakah graf kita? Graf kita akan jadi seperti ini. Sekejap, saya guna warna hijau. Okey, graf kita ini paksi Y, ini paksi X awak. X kita terdiri daripada apa? X kita adalah negatif 2. Okey, lepas tu 8/3. 8/3 adalah 2 perpuluhan lebih kan? So sini buatlah 8/3, di sini 3. Okey, lepas tu negatif 2 akan jadi 14. Awak letaklah kat mana-mana, sini 14. Awak letak di sini. 8/3 kosong. 3 dia akan pergi 1. Dekat sini awak letak, sini awak letak 1. Awak ambil pembaris, gariskan. Itu awak punya graf. Boleh? Boleh tak? Boleh. Jadi sebab dia sketch. Dia sketch. Kalau sketch ni tak perlu nak plot satu titik demi satu titik. Apa maksud saya? Kalau soalan kata plot, kalau dia ada nilai negatif 2, 3, nanti you belajar dalam linear law. Lepas ni nanti kamu ada belajar linear law. Bila dia negatif 2, 3, you kena buat semua ni. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kena isi nilai semua. Tetapi bila sketch, you kena ada, kalau linear ada 2 titik, macam tu. So ini dia, graf ni graf linear yang modulus. Jadi kita kena ambil 3 titik untuk kita lakarkan graf dia. Faham? Boleh? Okey Saya teruskan, boleh? Boleh. Okey. Jadi sekarang kita tengok seterusnya. Kita akan cari yang ini. Lepas lakaran graf, kita ada ni. Sekejap. Okey, so awak tengok di sini apabila kita nak tengok objek dan image bila graf tu diberi. Persamaan itu diberi. Sekejap Contoh saya bagi kamu dalam bentuk seperti ini. Soalan saya F X sama dengan 3X tolak 3X kuasa 2 tolak 4. Soalan saya find the image of 2. Cari image bagi 2.
Maksudnya 2 tu adalah objek. Objek tu apa? Objek tu adalah X awak. Jadi F2. F2 sama dengan 3, 2 kuasa 2 tolak 4. Ganti saja. So you dapat 2 kuasa 2, 4 dan 3, 12. 12 tolak 4 dapat 8. Faham? Jadi X itu objek. Kalau soalan kata find the image, maksudnya yang diberi adalah objek. Objek tu 2. You punya image sekarang ni ialah 8. Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Jadi kalau saya kata find the image of X yang negatif 3, ganti je lah. Okey, F negatif 3. 3 negatif 3 kuasa 2 tolak 4. Negatif 3 kuasa 2, 9 kali 3, 27. 27 tolak 4, 23. Itu dia. Boleh? Okey, so itu. Sekarang saya ubah soalan. Saya letak dia dalam modulus. Saya letak dalam modulus. Jadi kalau soalan saya dekat sini, saya letak 1. F1. Sama juga. 3, 1 kuasa 2 tolak 4. So dapat 3 tolak 4, negatif 1. So dia mesti dipositifkan sebab dia modulus. Awak dapat jawapannya 1. Faham? Boleh? Faham. Okey. Sekarang saya ubah soalan. Kalau contoh soalan ni tak ada modulus. Okey, tak ada modulus. Jadi soalannya masih yang sama tadi. Fx equals to 3x kuasa 2 tolak 4. Soalan saya, find the object of 8. Cari objek bagi 8. Bermakna 8 itu adalah image. So sebenarnya dia boleh ditulis Fx equals to 8. Jadi bila dia nak cari objek, maksudnya cari nilai X. So 3x kuasa 2 tolak 4. Okey, sama dengan 8. So you dapat 3x kuasa 2 sama dengan 12. X kuasa 2 sama dengan 4. Dia nak X, jadi X kamu akan jadi plus minus 2. Maksudnya X ada 2 jawapan. Sebab dia jadi kuadratik. Boleh? Okey? Saya ubah lagi soalan. Ambil semula soalan yang asal. Soalan saya di sini. Fx yang itu. Soalan saya find the image. Find the object of 8 juga. No. Saya nak objek 23. Image 23. Okay, so soalan sana jadi Fx sama dengan 23. Jadi sama juga apa yang kamu kena buat di sini. 3x kuasa 2 tolak 4. Macam tu. Okay. Jadi sama dengan 23. Tetapi kalau tadi awak tengok persamaan yang sebelah kiri ni. Dia kata tadi cari objek bila image 8. Saya buat sama dengan 8. Tapi kalau soalan dia modulus. You kena buat macam ni. 3x kuasa 2 tolak 4 sama dengan 23. Satu lagi 3x kuasa 2 tolak 4 sama dengan negatif 23. Jadi jawapan awak 3x kuasa 2 sama dengan 27. X kuasa 2 sama dengan 27 bagi 3, 9. X kita akan jadi plus minus 3. Lepas tu lagi satu. 3x kuasa 2 sama dengan ni negatif 23. So you dapat ini negatif 23 tambah dengan 4. Jadi 3x kuasa 2 you dapat sini negatif 19. X kuasa 2 sama dengan negatif 19 per 3. Sebab dia kuasa 2 ini negatif. Yang ini awak ignore je. Ini you abaikan. Okay, maksudnya jawapan kamu hanya di sebelah sini. Okay, Azan saya bagi awak soalan. Awak cuba buat kejap. Okey, awak jawab B Awak.
mesti dekat depan dah. Okey. 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 Okey Kak. Okey, tengok. Okey, dapat tak? Dapat jawab tak soalan ni? Dapat je ke? Dapat apa jawapan dia? Okey, saya cuba yang cikgu. Okey. Okay, untuk A, saya dapat 6. Okey, good. B? B, saya dapat 2. Yes, good. C? C, ada 2 nilai, negatif 3 dengan 7. Tapi sebab ni dia ke kanan of the graph, 7. Yes, betul. Dan awak tengok sebenarnya ni paling besar. Tak payah kira pun tak apa. Baca je dari situ. Kan? Betul. Boleh? Itulah bentuk soalan dia. Okey? Okey, kita balik semula tadi. Okey, kita dah lakarkan. Okey, dah masuk nilai. Cuma maksudnya saya nak bagi tahu dekat sini, bila dalam modulus, jawapan kamu akan jadi 2 nilai. Satu positif, satu negatif. Kenapa? Sebab macam saya kata tadi, kawan tanyakan, cikgu modulus tu apa? Sebab kalau dia negatif, dalam modulus jawapan keluar pun jadi positif balik. Jadi kalau dia nak suruh cari objek, dia bagi image dia kamu kena buat 2 nilai. Satu positif, satu akan jadi nilai negatif. Faham? Boleh ya? Okey, jadi itu subtitik nilai saja. Subtitik nilai dan dia bagi objek cari image atau sebaliknya dia bagi image cari objek. Boleh ya? Okey, kemudian dalam tajuk ini juga kamu ada belajar pasal dia kalau soalan ni yang ini. Okey, contoh dia bagi kamu soalan macam ni. Dia bagi fx sama dengan 3x per 6 tambah 5x contohnya. Dia akan buat x not equals to kat sini akan jadi negatif 6 per 5. Awak tahu tak macam mana nak dapat ini? Macam mana nak dapat tu? Tahu tak? Sebab kalau soalan terpecahan, contoh lagi dia kata fx equals to x per 2 tambah x. Soalan akan ada x not equals to negative 2. Macam tu. Macam mana nak dapat ini? Tahu tak macam mana? Cuba respon kalau kok ada yang tahu. Ada? Respon, ada tak? Kalau tak ada bagi tahu. Kalau ada bagi tahu. Ada? Ada? Tak ada? Tak ada? Ada? Tak ada? Ada ke? Tak ada? Tak ada. Okey, saya bagi tahu. Okey, tengok sini. Okey, jadi ini nak ambil macam mana? Dia dipanggil fungsi tidak tertakrif ataupun undefined function. Okey, macam mana nak cari ini? Sebab soalan suka keluar apa tahu? Kat sini dia letak K. Sini dia letak H. Dia kata find the value of K, find the value of H. Okey, so nak cari nilai K, nak cari nilai H, you ambil yang bawah 6 tambah 5x sama dengan 0.
Jadi X-nya dapat negatif 6/5. 2 tambah X sama dengan kosong. X-nya sama dengan negatif 2. Okey, iaitu kita mencari nilai apa yang menyebabkan bawah itu jadi kosong. Itu yang menyebabkan dia undefined function. Cuba tekan kalkulator sekarang, apa-apa nombor bagi kosong, apa dapat? Tekan je lah apa-apa pun bagi kosong. Dapat berapa? Dapat apa? Made error. Math error. Jadi sia-sia belajar math dapat math error kan. Jadi maksudnya dia nak cari nilai yang menyebabkan kalkulator tu math error. Jadi dia dah bagi amaran jangan guna nilai ini nanti kalkulator tu jadi math error. Macam tu. So dalam soalan peperiksaan dia akan tanya, dia kata cari nilai X apabila fungsi itu tidak tertakrif. Find the value of X when the function is undefined function. Okey, jadi apa yang perlu kamu buat? Ambil yang bawah samakan dengan kosong. Iaitu kita mencari nilai yang tak boleh jadi bawah tu kosong. Sebab kita tak nak ada kosong kat bawah. Sebab kalau kita letak kosong kat bawah, fungsi itu akan menjadi suatu fungsi yang tidak tertakrif. Kalkulator akan jadi math error. Faham? Faham? Faham. Okey, jadi kalau awak tengok pada kertas yang saya bagi dekat awak boleh cuba soalan yang ini. Okey, yang ini nombor 2 ni pun boleh. Okey, dekat sini tak boleh. Nombor 3 ni composite function, kita belum masuk. Okey, besok kita akan masuk composite function. Dan composite function ni barulah melibatkan pengiraan-pengiraan ada panjang-panjang sedikit. Jadi untuk yang ini awak sebab ini baru permulaan ni tadi. Okey. Sekejap Ya. Okey. Ada budak tu ada siap ni. Okey, sorry Okey, jadi kalau awak tengok tadi yang kita belajar ni baru awal-awal tajuk function. Okey, belum ada melibatkan pengiraan. Belum ada melibatkan pengiraan yang banyak-banyak lah. So untuk esok, okey, siapa yang dah belajar, okey, you dah jadikan maksudnya revision kamu je. Siapa yang belum, maksudnya esok dia akan tak adalah kata susah sangat pun maksudnya kamu akan melibatkan pecahan, cari nilai, semua macam tu. Boleh? Okey tak? Boleh? InsyaAllah Boleh. boleh. Okey, kejap. Saya nak kamu buat satu lagi soalan dulu. Cuba sebelum kita habis. Mana dia tadi? Okey ni. Ni, cuba buat nombor 2 ni. Cuba. 5 minit. 5 minit maksudnya paling lama 7.5 minit mesti settle. Tapi ni kejap je ni boleh buat. Okey, berapa jawapan nombor 2? Cuba buat. Dapat tak? Dapat? Ada yang dah dapat? Ada cikgu. Berapa bang? Okey, jap terus saya. Untuk A, saya dapat 17. Okey, yang B? B ada 2 nilai. First sekali dapat negatif 2. Kedua dapat 1/2. Yes, good bang. Betul. Orang lain dapat? Ada tak yang tak dapat? Kalau ada yang tak dapat, saya tunjuk jalan kerja.
Ada. Ada. Okey, saya tunjuk ya. Okey, yang tak dapat, jap. Saya kena tutup kamera sebab nak baringkan laptop saya. Okey. So dekat sini kalau awak tengok, dia kata -5. So ganti je lah. F -5 maksudnya 4 darab -5 tambah 3. Dapat -20 tambah 3. Awak dapat -17. Tapi dia dalam modulus jadi jawapannya dapat 17. Okey, yang B, fx. Fx kita apa? 4x tambah 3. Jadi kita buat sama dengan 5, satu lagi 4x tambah 3 sama dengan -5. Jadi 4x sama dengan 5 tolak 3, 2x dapat 1/2. 4x sama dengan -8. X -8 bagi 4 -2. Faham? Ni yang saya tunjuk tadi. Boleh? Boleh. Okey. So kalau boleh kita stop di sini. Besok kita akan sambung. Kita akan masuk composite function. Kita akan belajar pasal inverse. Dua ni dah terakhir. Tapi dia algebra banyaklah. Akan darab ke bahagi ke semua macam tu. Boleh? So saya stop kat sini. Jumpa esok. Okey, jangan lupa solat asar. Okey? Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Sama. Cikgu. Okey, awak boleh bagi feedback pada Fly High. Kalau awak kata saya ajar laju ke apa semua awak boleh bagi feedback pada Fly High. Dan saya akan perbaiki mana-mana kelemahan yang awak rasa awak bagi tahulah, tak kisah kelemahan ke kelebihan ke, nak bagi tahu awak bagi tahu saja. Okey? Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Selamat Hari Raya cikgu. Selamat raya. Ya, raya lagi. Okay, bye.